Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radin Muhammad Danis bin Radin Romani. Nombor matrik I20104409. Okey, perkenalan kepada persepsi negatif. Persepsi bermaksud tanggapan ataupun bayangan kepada sesuatu benda apabila dicampurkan dengan perkataan negatif, jadi ia bermaksud tanggapan negatif terhadap akan sesuatu. Jadi dengan ini saya ingin menjelaskan bahawa persepsi negatif ini sebenarnya banyak menimbulkan isu terhadap dalam negara sendiri ataupun luar negara kita sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat yang bersatu padu hendaklah menjauh pemikiran buruk seperti ini, kerana persepsi negatif ini boleh memberi kesan terhadap negara kita. Contohnya saya beri, akan timbulnya kurang kepercayaan terhadap kerajaan ataupun mana-mana agensi orang ataupun terhadap sebuah kelompok masyarakat sekiranya berlaku persepsi negatif ini. Ini kerana terjadi disebabkan juga oleh segelintir pihak yang pukul sama rata sekelompok atau sebuah masyarakat tersebut. Jadi dengan ini saya ingin menegaskan bahawa kita sebagai masyarakat yang majmuk dan bersatu tidak memukul sama rata apabila terlihat seorang buat masalah, jadi kita pukul sama rata semua. Sebenarnya tidak boleh, okey? Selepas itu satu lagi, sekiranya berlaku persepsi negatif ini, maka dengan ini negara kita akan kurang dipercayai oleh masyarakat-masyarakat luar. So ekonomi boleh jatuh dan tiada orang yang percayakan negara kita lagi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salihin bin Salimi. Nombor matrik I20104368. Saya akan menerangkan pandangan negatif terhadap penguatkuasa. Jadi apakah itu pandangan negatif? Pandangan negatif ini adalah perkara yang membawa sesuatu individu itu kepada pemikiran yang tidak sihat. Jadi apakah pula maksud penguatkuasa? Penguatkuasa adalah badan organisasi yang bertanggungjawab dalam mengurus atau menyelesaikan masalah masyarakat di dalam sebuah daerah dan negeri. Isu yang timbul adalah penguatkuasa. Isu yang timbul di dalam pandangan negatif ini terhadap penguatkuasa adalah penguatkuasa berat sebelah dalam menyelesaikan atau menangani sesuatu operasi, dan ada pula yang mendakwa bahawa penguatkuasa ini mengambil dan memakan rasuah. Jadi kesan daripada pandangan negatif ini terhadap penguatkuasa adalah ia akan membawa kepada terjejasnya nama baik sebuah organisasi tersebut dan akan meruntuhkan pandangan masyarakat, kepada badan penguatkuasa yang terlibat dalam melakukan perbuatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Akif Al-Wafi bin Muhammad Kamal, memegang kad matrik I20104579. Di sini saya akan menyampaikan tentang pandangan negatif terhadap YouTube. YouTube ni adalah satu aplikasi yang di mana ada di handphone yang canggih buat masa sekarang ni. YouTube muncul pada 14 Februari 2005. YouTube adalah salah satu medium yang memberi informasi kepada orang ramai dalam bentuk video. Dalam bentuk video itu bermakna tak kisah video panjang atau pendek, vlog, berbagai-bagai jenis video, filem, itu pun dikira video. Okey, seterusnya kita akan pergi pada isu-isu yang timbul. Isu-isu yang timbul dalam penggunaan YouTube. Yang pertama, salah guna kuasa dalam YouTube. Salah guna kuasa di sini bermaksud pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengupload video-video yang kontennya 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas di sini bermaksud banyak. Salah di antara contohnya
pihak-pihak ni mengupload video-video gejala sosial barat, kehidupan barat, tentang macam-macam lah yang boleh mempengaruhi anak muda Malaysia untuk ke arah yang tidak baik. Penggunaan yang tidak terkawal. Penggunaan yang tidak terkawal di sini maksud penggunaan YouTube kepada pelajar-pelajar sekolah rendah atau menengah, ataupun kanak-kanak yang di usia yang terlalu awal, yang 18 tahun ke bawah. So tidak salah untuk mereka menggunakan YouTube ini untuk membuat research, belajar atau sebagainya. Tapi jika tidak terkawal, jika kita tidak kawal penggunaan mereka, ia akan mengabaikan pembelajaran. Mereka akan search ataupun jumpa benda yang tidak sewajarnya mereka jumpa. So mempengaruhi kehidupan mereka di usia yang terlalu muda. Seterusnya kita akan pergi pada kesan. YouTube ni sebuah medium yang perlu dikawal untuk menjaga kemaslahatan masyarakat sejagat, terdedah dengan konten yang tidak sewajarnya di usia yang terlalu muda. Okey, kesan dia jika kita tidak kawal penggunaan YouTube ni terhadap kanak-kanak yang di bawah usia 18 tahun ataupun kanak-kanak sekolah rendah, mereka terlalu muda untuk menerima konten-konten yang terlalu berat. So jika kita tidak kawal penggunaan mereka, mereka akan lebih terdedah dengan perkara yang mereka akan ketahui di usia yang sepatutnya. Tapi mereka mengetahui konten, mengetahui satu benda itu dari YouTube ni pada usia yang terlalu muda. So benda tu akan mengakibatkan kehidupan seharian mereka, kehidupan akan masa datang, future mereka. So ibu bapa sangat memain peranan dalam perkara ini. Ibu bapa perlu memantau anak mereka dalam penggunaan YouTube ataupun apa sahaja. Bagi saya, ibu bapa perlu memantau anak-anak mereka dalam penggunaan telefon. Sebab telefon sendiri, telefon pada masa sekarang ni macam-macam kita boleh buat. Macam-macam budak-budak ni boleh search, macam-macam dia orang boleh cari. Cukuplah dalam YouTube ni, dia orang type je apa, semua je keluar. So jika tidak terkawal, bimbang akan merosakkan minda mereka yang terlalu muda untuk menerima konten-konten yang berat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Zurin binti Abdul Kamal, nombor metrik I20104354. Okey, seterusnya saya akan membentangkan pandangan negatif terhadap guru. Definisi guru adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Ramai masyarakat memandang negatif terhadap guru kerana kurang rasa hormat terhadap guru yang mendidik anak-anak mereka dan telah berjasa terhadap mereka. Dari dalam negara, kita boleh lihat bahawa ianya akan merendahkan institusi pendidikan dan akhirnya guru tidak dipandang salah satu pembangun anak bangsa. Dari segi luar negara, akan memandang rendah terhadap sistem pendidikan di dalam Malaysia kerana sistem pendidikan kurang mampan dan maju walaupun negara sudah membangun. Hal ini akan menyebabkan pembentutan daya saing golongan intelektual dari negara kita di peringkat global. Kita haruslah menghargai para pendidik terutamanya guru dan tidak sepatutnya membuatkan tanggapan dan pandangan negatif terhadap guru kerana jasa mereka tidak dapat dinafikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahla binti Abdul Malik, nombor metrik I20104379. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan pandangan negatif terhadap media sosial. Apa itu media sosial? Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat,
Media bermaksud alat atau pengantara dalam komunikasi ataupun perhubungan. Manakala sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Media sosial secara mudahnya membawa erti instrumen sosial dalam berkomunikasi. Selain itu, ia juga sebagai alat komunikasi bertujuan untuk menyampaikan atau menerima maklumat melalui jaringan internet. Komuniti media sosial timbul bila mana media sosial membenarkan komuniti untuk wujud secara pantas dan berkomunikasi dengan berkesan serta berkongsi minat seperti gambar, isu-isu politik atau rancangan televisyen. Kesan negatif kepada masyarakat iaitu penggunaan media sosial melalui internet akan menyebabkan berlakunya banyak penipuan atau pemalsuan. Selain itu, ia juga memberi kesan seperti tersebarnya pengaruh atau unsur pornografi daripada barat ke dalam kehidupan masyarakat. Akhir sekali, penggunaan media sosial melalui internet memberikan kesan terhadap corak kehidupan masyarakat di Malaysia. Oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting untuk mengelakkan kesan buruk akibat penggunaannya kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian, terima kasih. Okey, kesimpulan daripada tajuk ini, kita sebagai sebuah masyarakat yang hidup dalam aman damai hendaklah menjauhi pemikiran negatif ini ataupun tanggapan negatif ini. Dalam Islam pun telah mengajar bahawa kita tidak patut suuzon terhadap seseorang ataupun terhadap sesebuah kelompok. Jadi, sekiranya mendapat berita tentang buruk sesebuah agensi ataupun sekelompok masyarakat, kita selidik dulu dan tidak boleh pukul sama rata kerana hanya individu yang melakukan kesalahan, bukannya satu keseluruhan itu yang melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ataupun masyarakat yang mempunyai pemikiran yang baik, cerdas, jauhilah pemikiran ataupun tanggapan negatif terhadap sesuatu. Percayalah, pemikiran negatif ataupun tanggapan negatif ini dapat meruntuhkan bangsa, agama dan masyarakat dan negara kita sendiri. Sekian, terima kasih.